kereaktifan logam ini ada beberapa subtopik ataupun 3 subtopik. Yang pertama sekali ialah kepelbagaian mineral, yang kedua siri kereaktifan logam, dan yang ketiga pengekstrakan logam daripada bijihnya. Okey, untuk kepelbagaian mineral, kita akan belajar beberapa jenis mineral yang wujud di dalam bumi, okey, ataupun di dalam kerak bumi. Selepas itu kita akan belajar siri kereaktifan logam, iaitu siri di mana menyusun logam-logam dari segi dia punya kereaktifan, kecergasan, okey, tindak balas logam, okey, daripada yang lemah hinggalah yang kekuat. Nanti kita akan belajar. Yang ketiga ialah pengekstrakan logam daripada bijihnya. Okey, pengekstrakan ni maknanya kita nak ambil logam itu, okey, logam tulen tu daripada bijihnya. Sebab kebanyakan mineral yang wujud di bumi ini bukan dalam logam tulen lah. Alright, nanti saya akan explain di kemudian hari lah. Kita teruskan dengan subtopik yang pertama, iaitu kepelbagaian mineral. So hasil pembelajaran yang awak kena tahu sepanjang slide ini, yang pertama sekali menjelaskan dengan contoh kepelbagaian bentuk mineral dalam kerak bumi, dan yang kedua mengenal pasti unsur yang terdapat dalam sebatian semula jadi. Okey. Kepelbagaian bentuk mineral dalam kerak bumi. Okey, mineral ini ialah unsur atau sebatian pepejal yang wujud secara semula jadi. Okey, unsur ataupun sebatian. Unsur ni maknanya dia ni satu zarah sahaja. Okey, dia tak bergabung dengan mana-mana unsur lain. Okey, dia satu zarah sahaja, satu unsur sahaja. Okey, contohnya dalam jadual berkala. Okey, sebatian ni pula ialah gabungan dua atau lebih unsur. Okey, dua atau lebih unsur. Okey, dan mineral ni ialah pepejal. Dia bukan cecair, bukannya gas. Okey, dia pepejal yang wujud secara semula jadi. Okey, dah memang ada bertahun-tahun, beribu tahun. Okey, berada di dalam bumi kita. Alright, kita yang melombong. Alright, mencari mineral itu. So, mineral wujud dalam unsur atau sebatian. Okey, unsur atau sebatian. Kita pergi satu persatu. Kita pergi kepada mineral yang wujud dalam unsur dahulu. Okey. Jadi, mineral yang wujud dalam unsur ini, dia tidak aktif. Okey, maknanya dia tidak reaktif, tidak bertindak balas. Okey, dia bebas di dalam kerak bumi tanpa bergabung dengan mana-mana unsur yang lain. Okey, dia wujud dengan diri dia sahaja. Okey, contohnya apa? Contohnya emas ataupun aurum. Okey, bahasa saintifiknya aurum. Alright, yang kedua ialah perak ataupun argentum, dan yang ketiga ialah berlian, diamond. Untuk pengetahuan awak, berlian ni dia terbina daripada karbon. Okey, dia terbina daripada karbon. Okey, disebabkan oleh haba dan suhu tekanan yang sangat tinggi di dalam kerak bumi, memakan masa berbilion-bilion tahun, berjuta-juta tahun, wujudlah berlian. Okey, antara mineral yang paling mahal dalam dunia dan paling keras. Alright, satu lagi info berkenaan dengan emas. Emas ni merupakan mineral ataupun logam yang pertama digunakan oleh umat manusia. Okey, sejak 40,000 tahun sebelum Masihi lagi emas sudah digunakan. Okey, ni ialah mineral yang wujud dalam unsur. Maknanya mereka ini ataupun mineral ini dia tidak bergabung dengan mana-mana unsur yang lain. Okey, dia wujud dengan diri dia sahaja. Emas sahaja, berlian terdiri daripada karbon. Alright, so kita pergi pula kepada sebatian. Okey, sebatian ni gabungan dua atau lebih unsur. Okey, sama ada dia bergabung logam dengan bukan logam. Okey, dan dalam kerak bumi ini, untuk mineral yang wujud dalam sebatian ni, dia biasanya terbentuk dalam logam oksida, logam sulfida ataupun logam karbonat. Okey, dia wujud dalam bentuk bijih, iaitu sebatian yang tidak tulen. Sebab itulah kalau belajar sejarah kita akan cakap lombong bijih timah, bukannya lombong timah. Timah tu ialah logam tulen. Bijih ni dia bergabung timah dengan oksida yang lain. Jadi timah oksida. Okey, maknanya bijih timah, bijih besi. Okey, kita tak lombong timah, kita tak lombong besi, tapi kita lombong bijih timah. Okey, itu mineral yang wujud dalam bentuk sebatian. Okey, apa contohnya? Yang pertama, bijih logam yang terdapat dalam kerak bumi. Okey, contohnya bauksit. Okey, bauksit ni ialah aluminium oksida. Okey, so maknanya bauksit ni logamnya ialah aluminium dan oksida itu ialah bukan logam. So unsur dia telah bergabung lebih daripada satu unsur. Okey, ada aluminium, ada oksida.
Okey, kasiterit, timah oksida, hematit, ferrum oksida, sfalerit, zinc sulfat, batu enapan, kalsium karbonat. Alright. Okey, antara contoh yang lain boleh tengok dekat dalam jadual ini, banyak lagi. Okey, mika, tanah liat, batu kapur, malakit. Okey, semua ni awak kena baca, kena tengoklah apa dia jenis biji. Okey, bauksi ni ialah biji aluminium. So kandungan ni dia ada dalam tu aluminium oksida, dan unsur-unsur yang terdapat dalam bauksi ni ialah aluminium dan oksigen. Okey, contohnya kasiterit, biji timah. Kita lombong biji timah. Okey, jadi kandungan mineralnya ialah timah oksida. So unsur yang terdapat dalam sebatian ni ialah timah dan oksigen. Jadi yang saya terang sebelum ni, pengeksrakan tu maknanya kita nak ekstrak, kita nak ambil logam itu, aluminium itu. Okey, dia ada cara dia. Nanti kita akan belajar dalam tajuk pengeksrakan logam. Okey, antara contohnya yang pertama ialah ni kasiterit. Okey, dalam bentuk batu berpejal. Okey, kita tak ada cecair kasiterit, gas kasiterit. Kita ada batu kasiterit berpejal. Biji besi, biji plumbum. Okey, next. Tengok lagi contoh. Hematit. Ni bauksit. Okey, warna oranye ni sebab itulah di isu di Gebeng Kuantan Pahang dulu tu. Tengok kalau pergi Gebeng masa tu memang warna oranye dia jalan kereta. Ni bauksit sebab bauksit ni color macam ni. Alright. Sfalerit. Alright. Okey. Jadi kita pergi kepada kegunaan mineral unsur. Okey, kita tengok kegunaan pula. Okey, kalau mineral unsur ni kegunaannya lebih kepada barang perhiasan. Sebab apa? Okey, sebab unsur ni, mineral yang wujud sebagai unsur ni dia rare. Okey, dia payah nak didapati di bumi. Jadi kena ingat konsep, benda yang rare ialah benda yang mahal. Okey, sebab tu tak banyak Tuhan ciptakan dalam bumi, jadi mahal lah. Okey, jadi mineral yang wujud secara unsur ni kebiasaannya dibuat sebagai barang perhiasan. Contohnya emas, diamond ataupun belian, okey, perak. Okey, sebab dia rare. Okey, tak banyak tempat yang boleh cari unsur-unsur ataupun mineral ini. Okey, dan kalau cari pun memang makan masa yang lama dan makan kos yang tinggi lah. Jadi dia mahal. Alright. Kita pergi pula kepada kegunaan mineral yang wujud dalam bentuk sebatian. Okey, contohnya aluminium. Okey, lepas tu besi, timah, okey, batu marmar. Okey, jadi banyak kegunaan dalam kehidupan seharian kita. Okey, macam mana kita dapat aluminium, besi, timah, batu marmar ni? Kita guna kaedah pengeksrakan logam. Nanti kita akan belajar. Okey, kita lombong biji aluminium, kita nak dapatkan aluminium. Kita lombong biji besi, kita nak dapatkan besi. Okey, untuk kegunaan kita juga, pembinaan, buat kereta, buat rumah, okey, buat tin minuman. Alright.